Assalamualaikum warahmatullahi. Fizik tingkatan 4 4.1 keseimbangan terma. Untuk um, untuk bab ini, bab haba, kita akan belajar tentang haba itu sendiri dan segala faktor yang terlibat dengannya, yang boleh mempengaruhinya. Contohnya, apakah perkara-perkara yang kita akan bincangkan dalam bab ni, kita akan kaji, ialah tentang segala yang boleh mempengaruhi haba atau yang terlibat dengan haba, termasuk haba itu sendiri, ya. Seperti jisim, suhu, tekanan, isi padu dan isi padu. Jadi ada 5 komponen lah. 1, 2, 3, 4, 5 komponen yang terlibat dengan konsep haba ni. Apa unit untuk haba ialah Q besar, jisim M, bukan unit, simbol. Suhu T besar, tekanan P besar, dan isi padu V besar. Jadi kita akan kaitkan satu demi satu ni, bagaimana setiap komponen ni dikaitkan kepada haba. Contoh jisim ni, apa berlaku pada jisim dan apa akan memberi kesan kepada haba. Kita tahu semua objek ada memiliki tenaga haba dalamannya sendiri, ya. Contoh kita ada objek ni, dia ada tenaga haba dia sendiri dalaman ni. Semua objek, ini pun katakan kita ada objek ni. Okey, kertas ni pun ada haba dia, badan kita sendiri ada haba, air, segala bentuk pepejal, segala bentuk cecair, segala gas, semua ada haba, dan semua jasad ini boleh menyimpan haba, boleh simpan haba, boleh juga buang haba. Jadi maksudnya haba boleh diserap dan haba boleh dilepaskan. Dan boleh dipindahkan haba. Contohnya, haba daripada jasad ini pindah ke haba jasad ini. Okey, dan sebaliknya lah. Jadi haba boleh berpindah jasad. Haba boleh dilepaskan, haba boleh diserap. Okey. Dalam kes ni apa kaitan jisim dengan haba? Kita nak tengok. Kalau jisim pemadam ini contohnya bertambah, maksudnya bolehkah dia menyimpan lebih banyak haba ni? Dan sebaliknya, bolehkah dia lepaskan banyak haba? Jadi ada kena mengena tak dengan jisim? Okey, itu pun kita akan kaji, tengok nanti. Suhu, apa kena mengena suhu dengan haba? Ini biasa kekeliruan ni. Biasa orang miskonsepsi, orang fikir suhu ialah haba, haba ialah suhu. Tidak. Haba ialah haba, suhu ialah suhu. Kedua-dua ini adalah berlainan. Tetapi kedua-duanya boleh dikaitkan. Okey. Apa berkaitan suhu dengan haba ni? Ialah semakin banyak haba diisi ke dalam ini, objek ni, apa-apa objek pun, semakin tinggi suhunya. Dan sebaliknya, jika haba dalam objek ini semakin banyak dilepaskan ke udara ke, dipindahkan ke objek lain ke, maka semakin turun suhunya.
Jadi itu mungkin kamu dapat beza antara suhu dan haba. Haba ialah sejenis tenaga. Kalau soalan tanya berikan definisi haba atau apakah maksud haba? Hanya semudah menjawab, haba ialah sejenis tenaga. Okey. Jika ditanya pula apakah definisi suhu atau apa maksud suhu? Suhu ialah darjah kepanasan. Suhu ialah darjah kepanasan. Okey Jadi begitulah dikaitkan suhu kepada haba. Semakin banyak haba, semakin tinggi suhu. Semakin dikurangkan haba, semakin rendahlah suhunya. Okey, boleh. Tekanan. Kita nak tengok apa kena mengena tekanan dengan dalam cerita bab ni, haba. Contohnya kita ada tayar kereta, tayar motor, tayar basikal, apa-apa sajalah. Selepas tayar kereta ini dipandu dalam jarak tertentu, contohnya 10 km, 20 km, kita dapati tekanan tayar ini akan meningkat. P akan meningkat. Sebab apa? Sebab banyak haba yang diperolehi oleh udara dalam tayar ni. Jadi maksudnya, idea awalnya ialah tekanan ada kena mengena dengan haba ni. Berikutnya kita akan pergi lebih detail lah dan nak tengok macam mana tekanan dengan haba ni berkaitan. Okey. Berikutnya ialah komponen isi padu. Macam tayar ni, sebelum dipandu kereta ke motor ke, tayar ni katakan dia kempes sedikit lah, ada kurang angin sikit lah, bukan kempes lah, kurang angin. Tetapi setelah dipandu beberapa jarak tertentu dan apa berlaku, kita dapati tayar ni dia panas kan. Jadi kita dapati isi padu dia bertambah. Maksud dia kembung balik. Asal dia kurang angin tapi dia kembung balik. Maksudnya isi padu adakah ada kena mengena dengan haba ni, dan bagaimana dia kena mengena tu nanti kita akan dalamilah dalam bab ini, pecahan-pecahan topik dalam bab ni. Jadi kita kembali kepada gambar ini tadi. Pertama diperkenal, nak kita faham dulu apa maksud keseimbangan terma ni. Okey. Lihat kopi ni. Kita ada air kopi yang panas. Sebelumnya kita ada satu sudu. Sudu itu kita pegang dan kita tak rasa panas lah. Kemudian kita masukkan sudu ni dalam kopi yang panas ni. Seketika kemudian kita dapati sudu ni pun ikut panas. Apa yang berlaku? Maksudnya macam mana sudu ni boleh naik suhunya, boleh jadi panas. Okey Dan sebaliknya lah. Sebaliknya bagi kopi ni akan jadi kurang panas sikit. Akan jadi kurang panas. Macam mana pula boleh kurang panas ni? Dan macam mana sudu ni boleh jadi panas? Jadi kita nak kaji ni kita nak kaji ni. Okey. Katakan kita ada dua jasad, dua objek atau dua jirim lah yang kamu faham, yang berbeza suhu. Katakan objek ni suhunya 100, objek ini suhunya 50. Okey. Jadi kita sentuhkan kedua-dua objek itu, sentuh macam ni. Jadi sentuhan yang kita buat ni ialah kita panggil sebagai sentuhan terma. Sentuhan terma. Sentuhan terma ialah dua objek yang berbeza haba dan berbeza suhunya kita sentuhkan macam tu. Okey, sentuhan terma. Maka apa berlaku?
haba daripada objek yang lebih panas akan pindah masuk ke dalam objek yang suhunya lebih rendah. Ini 100 tadi Ini 50 darjah Celsius. Jadi bila sentuh macam tu, haba hak kawan ni punya akan melepaskan, kawan ni akan lepaskan haba dia akan diserap oleh kawan ni. Tapi macam mana boleh haba kawan ni pergi ke sini? Kerana suhu kawan ni lebih tinggi daripada suhu kawan ni. Jadi ideanya dia ikut siapa lebih tinggi suhu. Siapa lebih tinggi suhu, maka haba objek itulah akan pergi ke objek yang bersuhu rendah. Jangan salah faham, jangan silap dengar. Yang perginya dari sini ke sini ialah haba. Ialah tenaga haba. Bukan jirim ni pergi ke sini, tak. Bukan suhu kawan ni pergi kat sini, tidak. Suhu adalah akibat. Punca bagi akibat itu ialah, punca bagi suhu ialah haba. Jadi yang pergi ke sini ialah haba. Suhu tak boleh pergi. Suhu hanya boleh dirasai oleh kedua-dua jasad ni. Okey. Jadi maksudnya bila haba jasad ni pergi ke sini, jadi apa berlaku pada dirinya adalah mengalami penurunan haba. Bila haba turun, maka suhu pun ikut turun. Manakala yang ini mendapat haba. Bila dia mendapat haba, maka suhunya pun semakin meningkat. Okey, boleh Kita tengok hak ni. Okey, tengok gambar rajah ni. Kita ada kiri dan kanan ni. Kiri warna merah, kanan warna biru. Kiri lebih panas daripada warna biru ni. Katakan suhu yang kiri ni 100 darjah Celsius, ada diletakkan termometer pada objek ni untuk sukat suhunya 100. Yang hak belah ni pula, yang belah sini pula ialah bersuhu 30 darjah Celsius, lebih sejuk sikit daripada yang ini. Apa jadi sebelumnya, ini sebelum di sentuhan terma, sekarang disentuhkan supaya berlakunya berlakunya sentuhan terma. Okey, bila berlakunya sentuhan terma, baru boleh haba daripada jasad panas berpindah ke jasad yang lebih sejuk. Okey, sebab tu kena buat sentuhan terma dulu. Okey, bila mula sentuh, dia apa berlaku? Haba daripada, kamu tengok anak panah kuning ni. Okey, haba daripada jasad panas menuju ke jasad yang kurang panas. Tapi dalam masa yang sama kita tengok anak panah yang kecil ni dari kanan ke kiri. Cumanya sebenarnya tidak sahaja haba daripada jasad panas boleh ke jasad kurang panas. Bahkan haba juga boleh berpindah daripada jasad sejuk ke jasad panas. Okey, cumanya kadar pemindahan haba itu dimenangi oleh yang panas lah. Yang panas lebih memenangi, lebih banyak kadarnya. Jadi yang sejuk ke panas ni adalah sedikit. Okey. Setelah dibiarkan begini, setelah beberapa minit kemudian ke beberapa ketika kemudian, apa berlaku? Banyak haba mengalir ke sini ke jasad sejuk ni. Jadi ideanya jasad ini akan kekurangan haba lah kan, semakin kurang haba. Maka
apa berlaku, suhu akan turun. Okey. Manakala jasad hak sejuk ni pula yang mendapat haba kadar lebih banyak ni akan naik, akan mendapat banyak haba. Semakin meningkat habanya. Semakin meningkat haba, semakin meningkat suhunya. Naik. Hak belah ni turun, hak belah ni naik. Macam ni Tapi sampai bila hak belah ni akan turun, sampai bila belah ni akan naik? Ialah sampai bila haba sini akan sama kadarnya dengan haba sini ke sini. Maksudnya seakan dah tak ada lagi pemindahan haba, atau pemindahan haba menjadi sama, pergi dan balik. Ialah apabila suhu kedua-duanya mencapai paras yang sama. Okey. Mencapai paras yang sama. Katakan suhu dekat sini ialah dia turun sampai 50. Yang ini naik tadi kan daripada 30. Dia naik juga sampai 50. Hak ni turun kepada 50, hak ni naik kepada 50. Di 50 bila sama adalah menunjukkan bahawa haba, pemindahan haba sudah tidak lagi berlaku. Okey Di dalam ini buku ini dia menggunakan istilah pemindahan bersih haba. Pemindahan bersih haba ialah walaupun sudah mencapai keseimbangan, walaupun sudah berkeadaan begini, maksudnya suhu sudah dah sama. Bila suhu sudah sama, kita katakan bahawa pemindahan bersih haba adalah sifar. Atau kita boleh cakap pemindahan bersih haba tiada. Okey, yang ada ni ialah pemindahan haba kasar. Ini haba kasar. Okey, kalau kita sebut bersih, haba bersih sudah tiada. Okey, yang ini ada. Yang ini ada haba bersih. Sebab ini tolak ini. Seakan begitulah. Maksudnya masih berlaku pemindahan haba bersih. Tapi bila dah akhir ni, kita katakan pemindahan bersih haba sifar, atau dah tak berlaku lagi. Tapi masih berlaku, tapi yang ini bukan pemindahan haba bersih. Yang ini pemindahan haba sahaja kita sebut, tak ada bersih. Bila dah capai suhu kedua jasad ini telah mencapai suhu yang sama, kita boleh sebut pemindahan haba masih berlaku. Cumanya kita jangan sebut pemindahan bersih haba masih berlaku. Tak boleh, salah. Bila kita letak bersih depan haba tu, kita mesti cakap pemindahan bersih haba adalah sifar. Maksudnya dah tak berlaku lagi. Boleh Jadi apabila keadaan ini tercapai, apabila kedua suhu ni telah sama, maka inilah yang kita boleh sebut sebagai keseimbangan terma. Keseimbangan terma tercapai. Jadi maksud keseimbangan terma ialah apabila kedua jasad yang bersentuhan telah mencapai suhu yang sama, maka itulah dia keseimbangan terma telah tercapai. Okey, boleh? Kita teruskan. Kali ni kita nak cuba tengoklah bagaimana keseimbangan terma ni terlibat dalam kehidupan harian kita. Macam mana konsep ni, fenomena ni ada kena-mengena dalam kehidupan kita. Kita nak tengok dalam kehidupan harian kita tu yang macam tu tadi cerita. Bahawa haba daripada jasad yang lebih panas pindah ke jasad yang
kurang panas. Disebabkan perbezaan suhu, maka haba bersih daripada jasad panas boleh berpindah ke haba berjasad sejuk bila berlakunya sentuhan terma. Okey, sampai bila pemindahan haba ni? Sampailah suhu kedua-dua jasad ini adalah sama. Okey, contoh kita nak masak kek ni. Kek suhunya katakan 36 darjah Celsius. Okey, suhu udara dalam oven katakan 100 darjah Celsius. Maka kan sudah beza. Suhu. Okey. Beza suhu. Okey, ni kek katakan ni kek. Okey, suhu 35. Contoh. Okey, ni udara dalam oven. Okey, mereka sedang bersentuhan secara terma jugalah kan. Okey, tadi tak kisahlah tadi. Apa sentuh apa. Kita ada 3 keadaan jirim. Kita boleh ada pepejal bertemu pepejal. Kita boleh cecair bertemu cecair. Kita boleh ada gas bertemu gas. Atau kita boleh ada pepejal bertemu cecair. Atau pepejal bertemu gas. Boleh saja. Atau cecair bertemu gas pun boleh juga. Itu juga adalah sentuhan terma. Jadi dia punya cerita pun samalah. Dalam kes ni pepejal bertemu gas, tapi dia punya pemahaman sama macam tadilah. Okey, gas dalam oven ni ialah udara dalam oven ni ialah katakan suhunya 100 darjah Celsius. Jadi sekarang haba dari siapa nak ke siapa? Ialah haba daripada udara ni akan ke kek. Sebab suhu udara ni lagi tinggi daripada suhu kek. Jadi haba bersih daripada kena sebut bersih haba bersih daripada udara akan menuju ke kek. Sampai bila dia akan pergi? Sampailah kedua-dua kek dan udara ini mencapai suhu yang sama. Katakan suhu kek akan naiklah sampai jadi 70 contoh. Dan suhu udara akan turun kepada 70. Jadi suhu kek naik, suhu udara turun. Okey, boleh maka bila keadaan ini tercapai, bila kedua-dua jasad ini sama suhunya, maka inilah yang kita panggil keseimbangan terma telah tercapai. Okey, boleh. Okey, peti ais sama konsep. Kita ada buah-buahan ini. Kita masukkan dalam peti ais. Suhu mana lebih tinggi? Buah-buahan atau udara di dalam peti ais? Ialah suhu buah-buahan. Katakan suhu buah-buahan adalah 36 darjah Celsius. Suhu udara dalam peti ais ialah 0 darjah Celsius katakan. Jadi haba dari jasad mana akan ke mana? Iaitu haba daripada jasad yang lebih panas lah. Buah ni lebih panas lah daripada udara sekeliling kan. Jadi haba daripada buah yang akan pergi ke menyerap ke udara sekeliling. Lalu suhu buah ni turun lah, sebab dia dah lepaskan haba. Manakala suhu udara sekeliling pula akan naik, sebab dia menyerap haba daripada buah. Okey, sampai bila perpindahan haba bersih tu? Sampailah suhu buah ini sama dengan suhu udara sekitar. Maka apabila itu berlaku, itulah yang kita sebut sebagai keseimbangan terma berlaku. Okey, itulah macam mana makanan ni
yang dalam peti ais ni boleh jadi sejuk kan. Sebab dia lepaskan haba panas mereka ke udara sejuk dalam peti ais. Okey Jangan sebut sejuk yang pergi ke panas, salah. Tak wujud sejuk pergi panas, panas tak ada. Yang betulnya panas pergi ke sejuk. Itu betul. Okey Ni contoh berikutnya. Ada pesakit demam ni. Jadi termometer ni suhunya asalnya rendah. Katakan 20 darjah Celsius. Contoh. Pesakit ni suhunya tinggi. Katakan 38. Jadi kita ada, kenapa dimasukkan dalam mulut tu? Sebab nak mendapatkan sentuhan terma. Bila berlaku sentuhan terma macam ni, maka haba daripada jasad yang lebih panas akan mengalir ke jasad yang kurang panas. Jadi haba pesakit ni akan mengalir ke termometer ni. Apa jadi pada skala termometer ni bila dia menyerap haba? Suhunya akan naik. Jadi bila doktor akan tarik termometer ni dan baca dia punya skala, bila doktor dapati skala termometer ni sudah tak naik lagi, maksudnya suhu termometer ini telah pun mencapai keseimbangan terma, telah pun sama dengan suhu badan pesakit ini. Itu ideanya. Jadi kedua-dua suhu ini telah pun sama, bermaksud keseimbangan terma antara termometer dan pesakit telah pun tercapai. Maka masa itulah skala akan berhenti naik dan doktor mula mengambil bacaan. Kita ada contoh lagi. Kita ada ais ketul, suhu 0 darjah Celsius. Kita ada air, suhu 36 darjah Celsius katakan. Jadi haba daripada siapa akan kepada siapa? Ialah haba daripada air akan ke ais. Bukan ais ke air, air ke ais. Sebab air yang tinggi suhunya daripada ais. Sama juga bila pemindahan haba bersih tu akan berhenti apabila berlakunya keseimbangan terma, iaitu suhu kedua-dua air dan ais ini ialah 0 darjah Celsius. Kalau ais ni masih ada ais lah, ais ni akan cair kan. Selagi ada ais, lagi itulah suhunya 100 darjah Celsius. 0 darjah Celsius untuk ais. Jadi selagi itulah air ini akan lepaskan haba dia kepada ais. Balik pada ni tadi. Logiknya apa? Logiknya kalau panas campur sejuk, suhu air akan berada di tengah-tengah panas dan sejuk ni. Mereka berdua nanti akan capai yang sama. Asalkan berada dalam lingkungan panas dan sejuk ni. Yang mustahilnya, kalau panas campur sejuk, tiba-tiba suhu air ni akan lebih tinggi daripada panas. Akan menjadi terlalu panas. Itu tak mungkin. Ataupun yang tak mungkinnya ialah menjadi terlalu sejuk. Bila panas tambah sejuk, jadi terlalu sejuk. Itu tak mungkin. Jadi ini 100, ini 30. Maksudnya antara 30 dan 100 sahaja mereka akhirnya akan sama. Tak mungkin 100 tambah 30 tiba-tiba jadi 200. Tak mungkin. Atau 100 tambah 30 tiba-tiba jadi negatif 5 darjah Celsius. Tak boleh. Impossible. Itu logik yang kena faham. Berikutnya ialah kita nak belajar mencipta termometer.
Macam mana kita nak buat termometer dan macam mana kita nak pasang skala dekat termometer ni. Okey. Untuk ini cikgu akan lukis termometer. Okey, katakan kita bina termometer sendiri ya. Kita ada straw yang halus tu. Katakan macam ni. Okey. Kita ada straw. Okey, dalam straw ni sini kita isi cecair. Katakan cecair tu dia katakan paras cecair tu dekat sinilah asalnya, kat sini. Okey, boleh nampak. Okey. Ini tertutup tertutup. Ini pun tertutup. Okey. Cecair yang kita isi duduk dekat situ. Kemudian kita ambil straw ni, kita isikan dalam ketul ais. Okey, ketul ais. Sorry, cecair ni akan penuh sini akan penuh sini. Okey, kita isikan dalam ketul ais. Logiknya bila ais ketul ni 0 darjah Celsius dan cecair ni asalnya 36 darjah Celsius, contoh. Jadi kamu tahu tadi cerita keseimbangan termo tadi. Bila dua jasad ni bersentuhan termo macam ni, apa berlaku? Jadi haba daripada jasad yang lebih panas ni, cecair ni akan meresap keluar dan pergi ke ais. Jadi menyebabkan apa berlaku bila haba cecair ni semakin berkurang, suhu semakin turun kan? Suhu semakin turun. Bila suhu semakin turun, apa berlaku pada isi padu air ni? Biasa kita faham kalau benda sejuk dia akan mengecut, betul tak? Dia akan mengecut. Jadi katakan bila dah mencapai keseimbangan terma, maksudnya suhu cecair sudah sama dengan suhu ais kat luar ni. Jadi apa berlaku? Dia akan mengecut. Maksudnya paras ni akan turun sikit. Katakan dia turun sampai situlah. Cikgu padam balik ni. Jadi dia turun sampai situ sampai paras tu, contoh. Jadi lepas tu dia dah tak turun lagi. Maksudnya inilah dia paras 0 darjah Celsius. Kita tanda siap-siap sini 0. Sebab inilah dia suhu ais 0 juga. Jadi kita tanda dekat termometer tu. Okey, sekarang macam mana pula nak dapatkan paras air didih? Paras air didih. Ialah kita ambil termometer ni, rendam pula lah, masuk pula ke dalam air yang mendidih, yang panas. Okey, jadi cikgu padam balik ais ketul ni. Okey, jadinya kita rendam ni dalam air panas. Ni air panas. Okey. Air panas mendidih. Sebab kita tahu ini adalah 100 kan. 100 darjah Celsius air panas ni. Jadi sama juga 100 dengan 0. Dua jasad bersentuhan terma. Jadi haba dari siapa nak ke siapa? Haba daripada jasad yang lebih panas, iaitu air ni akan serap masuk dalam cecair ni yang bersuhu lebih rendah. Dan bila haba masuk dalam cecair ni, kamu tahu apa berlaku pada suhu cecair ni? Suhu dia akan meningkat. Jadi menyebabkan
Yang tadi kalau sejuk dia mengecut. Sekarang bila dia panas, semakin panas dia semakin mengembang. Jadi cecair ni akan mengembang. Jadi isi padunya akan bertambah. Jadi paras ni akan naik. Naik katakan sampai sini. Sampai sini. Bila sampai sini, kemudian kita dapati paras ni dah tak naik lagi. Dah tak naik lagi. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, ideanya ialah suhu ni sama dengan suhu air panas ni dah. Sebab tu dah tak naik lagi dah paras ni. Sebab keseimbangan terma telah tercapai. Jadi dekat sinilah kita tandakan dan adalah suhu 100 darjah Celsius. Kita tanda. Okey, boleh. Kemudian kita ambil pembaris dan kita ukurkan. Kita ukur panjang daripada tanda ini 0 darjah Celsius ke tanda ini 100 darjah Celsius. Kita ukur, katakan panjang 0 ke 100 darjah Celsius ni kita dapat, katakan kita dapat 20 cm. Okey. Lain cecair, lain dia punya panjang lah nanti. Lain jenis cecair, lain dia punya panjang ni. Ikut masing-masing lah. Okay, katakan dalam cerita ni 20 cm lah. Panjang dari 0 ke 100 darjah Celsius. Sekarang soalan. Boleh tak kita bahagi skala? Apa kata kita sumbat masuk skala 100, skala kecil ke dalam antara 0 sampai 100. Jadi kita boleh masukkan skala lah kan. Kita bagi sama sekata 100 bahagian kecil masuk ni. Atau kita boleh masuk lebih 1000 katakan. Tapi dia lebih halus lah. Boleh buat kalau ada kemampuan. Tapi biasanya Kilang buat 100 pecahan skala kecil sahaja. Jadi maksudnya satu takuk skala tu 1 darjah Celsius lah. 2 takuk 2 darjah Celsius. Kalau 100 takuk 100 darjah Celsius lah. Okey, boleh Cuba agak. Kalau kat mana nak tanda 50 darjah Celsius? Kita tahu antara 0 dan 100 ni tengah-tengah ialah 50, betul tak? Lebih kurang kat sini lah. Kan? Jadi, kalau kita tanda sini, maksudnya berapa jarak dari sini 0 ni ke sini? Jaraknya mestilah separuh daripada 20 ni kan? Betul tak? Separuh daripada 20, iaitu 10 sini, 10 sini. Jadi, kalau ada soalan tanya, contohnya soalan bagi tahu bahawa termometer ini kemudiannya menyukat suhu suatu cair yang lain pula. Dan didapati paras cecair ini naik sampailah dekat sini, katakan kat sini Yang mana panjang sini, panjang daripada 0 ni sampai sini ialah katakan 16 cm. Soalan, berapakah suhu kat sini? Macam mana nak buat? Ini kamu kena ingat balik dan guna baliklah matematik kemahiran yang kamu belajar masa tingkatan 1 bab 2, iaitu kadaran. Okey, kadaran. Pernah dengar kadaran, nisbah, kadaran, peratus. Okey, kadaran. Tak apa, cikgu cerita balik. Masih ingat dulu kita belajar, kamu belajar, kalau ada diberi RM1 dapat 3 apple. Kalau kamu bagi RM3 dapat berapa apple? Dapat berapa apple atas ni? Dapat 9 apple. 9 apple. Mana dapat 9 ni? Macam mana 1 nak ke 3?
kita darab 3 lah kan. Dan seperti mana bawah seperti itu di atas. Di atas kita kena darab dengan yang sama, 3. Itu pasal 3 darab 3, 9 apple tu. Ataupun pasal kadaran ni, dia ada pasang simbol sama dengan tu. Maksudnya kamu boleh lakukan pemindahan algebra lah. Nak cari hak ni. Jadi lakukan pemindahan algebra lah macam biasa. Yang ni hantar pergi sebelah. Jadi 3 darab 3, 9. 9 bahagi 1, 9. Tu dapat kat sini. Jadi inilah dia kaedah kadaran ni. Untuk nak jawab matematik yang berkaitan macam ni lah. Kalau kosong, kosong. Kalau naik 20 cm, 100. Dah kalau naik dekat 16 cm ni, berapa darjah pula? Ni kita guna kadaran macam ni lah. Okey. Okey, jadi kita buat kadaran. Iaitu kalau tengok ni, kalau 20 cm mewakili berapa beza suhu ni? 100 tolak 0. Kan? 20 cm tolak 0 cm. Jadi kadarannya, kalau 20 cm jurang ni memberikan jurang suhu 100 darjah Celsius. Buat sama dengan sebab kadaran. Habis kalau naiknya cuma 16 cm. 16 cm. Sama kita letak panjang, kita letak bawah. 16 cm. Berapa atas ni? Berapa atas ni? Jadi maksudnya lakukan pemindahan algebra lah kan. Untuk dapat nilai ni. Jadi 16 darab 100 bahagi 20. Tekan kalkulator, tengok dapat berapa. Darab 100 bahagi 20. Dapat 80. Maksudnya dekat paras ni yang berjarak 16 cm ni ialah 80 darjah Celsius. Macam tu. 80 darjah Celsius. Jadi macam itulah cara nak jawab, nak buat skala sini. Dan nak jawab soalan berkaitan macam ni. Ini SPM pasti keluar macam ni. Habis kalau dia tanya terbalik macam mana? Contoh dia tanya, dia bagi sini 0 darjah, sini 100 darjah, ini ke sini 20 cm. Tiba-tiba dia bagi sini 80 darjah Celsius paras ni, tapi dia tanya terbalik, dia tanya berapa panjang ni. Jadi samalah kan. Buat macam biasalah, buat kaedah kadaran ni. Kali ni dia bagi hak ni, dia bagi yang ni, dia bagi yang ini, dia sembunyikan yang ini, ni panjang ni. Dia sembunyikan panjang ni. Jadi macam mana nak buat? Lakukan pemindahan algebra lah. Okey. Ni hantar ke sana, 2 ini hantar mai sini. Dapatlah nilai berapa panjang ni. Dia boleh buat macam-macam. Kadang-kadang dia sembunyi 100 ni. Ni dia sembunyi 100. Yang dia bagi hak 3 ni je. Boleh tak cari ini berapa ni? Ini pindah ke sana. Jadi maksudnya ini cuma selepas kamu membuat kadaran ni, cuma melakukan pemindahan algebra sahajalah. Okey, boleh Okey. Tengok kat sini. Penentu ukuran ialah proses
penskalaan pada termometer. Okey, jadi kamu yang mana hitam-hitam ni semua kena hafal lah, wajib hafal. Penentu ukuran ialah proses penskalaan macam kita buat tadi ya. Ni proses penskalaan lah ni. Kita rendam dalam air seketul dulu, kemudian tanda, kemudian rendam dalam air panas, kemudian tanda sini. Lepas tu bahagikan skala 100 ke nak 1000 pun tak apa. Kemudian dia boleh tanya ni, kalau panjang naik ni, ukur satu benda dia naik sampai paras mana, berapa darjah. Atau dia boleh tanya sebaliknya, telah naik kepada sampai berapa darjah, berapa panjang. Okey, kadaran lah pakai. Jadi dalam nak buat skala ni, ialah proses itu dipanggil penentu ukuran. Okey. Jadi kita review baliklah sikit apa yang kita belajar pada bab ni, iaitu kita belajar tentang sentuhan terma. Okey, dua objek berbeza suhu sentuh satu sama lain, baru boleh berlakunya pemindahan haba bersih. Kemudian kita ada belajar apa itu suhu dan apa itu haba. Suhu dan haba adalah berlainan, tetapi kedua-duanya boleh dikaitkan, iaitu semakin banyak haba diperolehi, semakin tinggi suhu, dan sebaliknya semakin banyak haba dibuang, semakin rendah suhu objek tu. Okey, dan definisi haba ialah sejenis tenaga, manakala suhu ialah darjah kepanasan. Okey, kemudian kita belajar juga tentang keseimbangan terma. Bila mana kita cakap bahawa kedua-dua jasad itu mencapai keseimbangan terma? Apabila kedua-dua jasad itu suhu mereka mencapai suhu yang sama antara mereka berdua, maka keseimbangan terma telah tercapai. Dan kemudian kita ada belajar tentang istilah pemindahan haba bersih. Macam ni masih berlaku pemindahan haba bersih. Macam ni masih berlaku pemindahan haba bersih. Dan macam ini, bila kedua-dua suhu dah sama, sudah tidak berlaku pemindahan haba bersih. Kena letak bersih. Tetapi pemindahan haba sahaja ada. Haba tanpa bersih lah. Maksudnya haba tak bersih lah, masih berlaku. Walaupun dah sama suhu. Okey. Atau kita boleh sebut pemindahan bersih haba adalah sifar. Okey. Kemudian kita ada belajar tentang aplikasi keseimbangan terma ni dalam kehidupan harian. Semua yang berkaitan nak panaskan dia kah, nak sejukkan dia kah, tu semua melibatkan tentang keseimbangan terma. Yang mana kita nak ubah suhu satu-satu benda tu. Macam ni kita nak ubah suhu dia rendah kepada suhu tinggi. Yang ini kita nak ubah suhu tinggi kepada rendah. Yang ini kita nak samakan suhu dia, nak ambil bacaan dia. Yang ini kita nak ubah suhu tinggi air ni kepada suhu rendah. Jadi dalam penerangan ni mesti sebut macam itulah. Mesti kamu kaitkan dengan istilah ni, keseimbangan terma. Mesti sebut mencapai suhu yang sama. Okey. Mesti sebut haba daripada siapa kepada siapa. Setiap kali fenomena yang mana melibatkan pemindahan haba lah. Boleh faham? Okey. Dan istilah yang terakhir ialah penentu ukuran, ialah proses memberi skala pada termometer. Okey. Lepas ni boleh buat termometer sendirilah dan buat skala sendiri. Nah. Okey, mari tamatkan bab ni 4.1 dengan latihan formatif 4.1. 1. Nyatakan apa yang berlaku kepada dua objek dalam keseimbangan terma. Macam tadilah. Cara nak jawab dia ialah apa yang berlaku ialah
suhu kedua-dua objek itu mencapai suhu yang sama. Itulah dia apabila objek dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Apabila suhu kedua-dua objek telah pun mencapai suhu yang sama. Telah pun berada pada suhu yang sama. Okey. Nombor 2, adakah badan kita berada dalam keseimbangan terma dengan persekitaran? Terangkan jawapan anda. Badan kita memang cuba untuk berada dalam keadaan keseimbangan terma dengan persekitaran. Maksudnya, kalau badan kita 36 darjah Celsius, suhu di luar sejuk. Jadi badan kita akan melepaskan haba kepada persekitaran supaya badan kita sama suhu dengan kesejukan kat luar tu. Tapi takkanlah badan kita nak suhu sama dengan kat luar kan? Kalau kat luar tu suhunya 0 darjah Celsius, takkan badan kita nak ikut sama tak? Cumanya badan kita cuba ikut, itu saja, cuba ikut sama, tapi oleh kerana adanya perlindungan haba dalam badan kita, jadi otak akan hantar signal ke perut untuk hasilkan lebih banyak haba untuk sentiasa mengekalkan suhu badan kita dengan suhu yang sepatutnya 36 darjah Celsius, supaya tidak kurang, supaya haba yang terbebas daripada badan kita ke persekitaran tidak kurang. Begitu juga kalau kita duduk di tempat panas, haba daripada panas akan masuk ke badan kita. Maknanya suhu kita akan meningkat lah. Kalau suhu persekitaran 50, takkan badan kita ikut 50 juga. Tak. Akan ada mekanisme pertahanan haba dalam badan kita, memerintahkan, otak perintahkan air peluh untuk keluar daripada badan. Air peluh tu lah bawa haba yang berlebihan tadi keluar ke persekitaran. Jadi badan kita kekal rendah 36 darjah dan tak ikut suhu persekitaran. Tu jawapan dia panjang sikit lah. Okey. 3. Aisyah menggunakan sebuah termometer makmal yang tidak berskala untuk menentukan suhu bagi suatu larutan theta darjah Celsius. Inilah dia. Termometer tu tak ada skala. Suatu larutan tu, bila dimasuk dalam larutan tu paras merah. Paras cecair ni naik sampai sini paras ni theta darjah Celsius. Beliau mendapati panjang turus cecair dalam termometer apabila termometer itu dimasukkan ke dalam larutan tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Hitung suhu larutan. Maknanya cari suhu kat sini berapa. Ini cikgu akan pusing ni supaya kamu sama balik dapat bayangkan balik macam ni Okay, kan sama. Ni sama. Okay, ingat kita paras kosong sini 0 darjah Celsius sini, paras 100 darjah Celsius sini, panjang dari 0 ke 100 ialah 12 cm. Suhu yang cecair yang diukur naik sehingga panjang 4 cm. Berapa suhu kat sini? Kat 4 cm ni. Macam mana nak buat? Ialah kaedah yang sama, kaedah kadaran. Jadi cikgu akan tunjukkan kat sini. Mana dia? Okey. Jadi kita buat kaedah kadaran lah. Iaitu tadi apa tadi? Kalau 12 cm panjang mewakili 100 tolak kosong, 100 darjah Celsius. Okey. Sama dengan kalau panjang cuma 4 cm, berapa darjah Celsius kat atas ni? Ini lakukan pemindahan algebra lah saja, kan?
iaitu 4 darab dengan 100 bahagi 12. Tekan kalkulator. 4 darab 100 sama dengan bahagi 12. 33.33. Di jawapannya ialah 33.33 unit darjah Celsius. Theta darjah Celsius. Itulah dia jawapannya. Inilah dia jawapannya. Jadi rupanya suhu air cecair itu ialah 33.33 darjah Celsius. Mana kamu dapatnya? Daripada kadaran ni. Okey, boleh. Sampai sini saja dahulu. Berikutnya kita akan selami subtopik berikutnya, iaitu muatan haba tentu. Okey, jadi jika ada soalan boleh tanya cikgu, boleh contact direct terus, boleh tanya apa-apa nak tanya. Teruskan buat latihan buku kerja dan segala latihan yang lain yang berkaitan. Okey. Ingat yang tadi, awal-awal tadi cikgu ada pesan ini dalam bab ini, seluruhnya bab haba ni kita tengok ada kaitan tak semua benda ni nanti. Kelima-lima ni Okey, sampai di sini saja. Kalau tak faham boleh ulang video balik. Kalau cikgu ajar lambat sangat, boleh bagi laju boleh setting kat YouTube tu, setting 2 kali ganda, bagi laju sikit, tak apa. Atau boleh tarik slide, bagi laju. Dia ikut kamulah, asalkan kamu belajar semuanya. Okey, sampai sini saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.